Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Cikgu lupa nak bagi tahu kamu kan, cikgu tak jadi pergi bengkel tu, tapi tak apa. Okey, walaupun tak ramai lagi yang masuk kelas, tak ada masalah. Kita teruskan je macam biasa. Okey, hari ni kita akan sambung bab 8, iaitu kita akan masuk tajuk yang seterusnya dalam tajuk 8.2 iaitu momen daya. Kita akan recap sekejap apa yang telah kamu belajar masa minggu lepas dan kaitannya dengan yang hari ni kita nak belajar. Okey, ini adalah modul, jadi sambil-sambil kita kamu belajar, kamu boleh lengkapkanlah modul yang cikgu dah berikan. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar tentang tajuk tuas. Kenapa cikgu highlightkan tentang tuas? Sebab yang ini ada kaitan dengan apa yang kita akan belajar pada hari ini iaitu momen daya. So tajuk tuas ni, tuas adalah salah satu mesin ringkas yang kamu dah pernah belajar lah masa di sekolah rendah kan. Kalau tak silap cikgu, kamu dah pernah belajar di sekolah rendah. Dan okey, dalam tajuk tuas ni kita belajar apakah itu tuas dan juga jenis kelas-kelas tuas serta alat-alat ataupun contoh peralatan yang menggunakan konsep tuas. Okey, jadi tuas ni adalah salah satu mesin ringkas. Of course mesin ni digunakan ataupun dicipta untuk memudahkan pekerjaan kita sehari-harian. Okey. Tuas, okey, tuas ni dia mesti ada, dia adalah satu palang, okey, sebuah palang yang berputar pada satu paksi yang tetap ataupun kita kenali sebagai fulcrum. Jadi tuas ni kita terdiri daripada 3 bahagian iaitu fulcrum, beban dan juga daya. Okay, boleh labelkan ya, boleh label. Pada label tu boleh semaklah. Okay, fulcrum, beban dan juga daya. Daya ni adalah apa yang kita kenakan, yang dikenakan pada palang tu. Maksudnya kita kenakan daya tu di mana. Kita dah belajar daya. Daya adalah tolakan atau tarikan atau kedua-duanya sekali. Kita tak mampulah nak bagi kedua-dua sekali. Dia sama ada tolakan atau tarikanlah ke atas sesuatu benda. Jadi bila kamu tolak atau kamu tarik sesuatu benda, bermaksud kamu telah mengenakan daya ke atas objek tersebut. Jadi kedudukan daya, beban dan fulcrum ini bergantung kepada kelas-kelas tuas. Cikgu dah bagi tips hari tu. So apa tips kita? Tips kita adalah yang kamu mesti ingat. Untuk ingat tuas ni, kamu ingat 1, 2, 3, F, B, D. Iaitu di mana kelas tuas ni berbeza mengikut kedudukan fulcrum, beban dan daya tapi hanya di kawasan tengah sahaja. Tengah tuas tersebut. Yang lain tu nak berbeza tak ada masalah. Okay, apa maksud akronim yang cikgu sediakan ini? Maksudnya tuas kelas pertama, fulcrum di tengah. Cikgu ada tulis dekat sini, cikgu dah buat tips dah untuk kamu. Kalau tuas kelas pertama, fulcrumnya terletak di bahagian tengah. Jadi yang kiri dan kanan, kamu tak perlu ingat dia. Tak perlu ingat sama ada beban ataupun daya. Sebab di bahagian kiri dan kanan boleh berubah-ubah. Baik. Okay, ini adalah contoh peralatan yang menggunakan tuas kelas pertama. Jadi minggu lepas kita dah buat labeling untuk kedudukan beban, daya dan fulcrum. Daripada kedudukan beban, daya dan fulcrum itulah kamu tentukan sama ada itu adalah kelas pertama, kelas kedua dan kelas ketiga. Okay, untuk tuas kelas kedua pula, beban terletak di tengah. Okay, contoh yang diberikan. Ini beban terletak di antara fulcrum dan juga daya. Beban terletak di antara fulcrum dan juga daya. Okey, contohnya kereta sorong dan juga pemecah kekeras. Kamu mungkin tak pernah jumpa kot pemecah kekeras ni. Dia kekeras ni dia macam kacang. Kacang yang kulit dia sangat keras. Jadi kita gunakan pemecah ni untuk kita pecahkan lah. Untuk dapatkan kacang dia dekat tengah tu.
Okey, dan untuk tuas kelas ketiga, daya terletak di antara fulcrum dan juga beban. Contoh yang diberikan penyepit ais dan juga joran. Penyepit ni kita banyak guna di rumah. Contohnya kamu nak guna sepit untuk ambil mi ke apa macam-macam lah kan, ayam goreng kamu guna sepit juga. Okey, lepas tu joran. Ingat hari tu kita ada tersilap labelkan untuk joran. Okey, ikan ini adalah sebagai beban kita. Manakala di bahagian tengah joran adalah daya. Dan di bahagian hujung sekali, hujung joran ni yang tempat pemutar tu, yang bahagian pemutar itu adalah fulcrum. Mungkin kamu terkeliru sebab bila joran kita pegang di sini. Kita pegang di bahagian hujung. Tak semestinya tempat yang kamu pegang tu adalah daya, tapi kebiasaannya lah. Yang kebiasaannya tempat kita pegang tu adalah daya. Tapi dalam keadaan ataupun situasi joran, bahagian hujung adalah fulcrum. Dia sama dengan penyapu. Penyapu, okey, kalau penyapu kan ni penyapu kita dia macam ni, cikgu buruk je lah. Okey, penyapu kita kedudukan dia adalah dekat hujung ni adalah fulcrum. Bukannya daya. Kita tak pegang penyapu dekat hujung. Kamu tak sapu macam tu kan. Kalau yang pendek cikgu, kalau yang penyapu pendek tu kita pegang kat hujung cikgu. Ya, sebab dia pendek. Tapi sebenarnya cara yang betul ataupun cara yang lebih berkesan untuk kamu guna penyapu adalah daya mestilah di kawasan tengah. Tengah tu tak semestinya betul-betul di tengah penyapu. Okey, contoh macam contoh ni penyapu kamu, penyapu kita kan. Okey, dekat hujung ni adalah berus-berus dia. Baik, kita pegang penyapu tu, kita mesti pegang dekat tengah. Kamu sapu macam ni. So bila kamu sapu macam ni dekat hujung, di bahagian yang ada sampah sarap ni, ini of course lah, ini adalah bahagian beban. Tapi daya kamu, sebenarnya daya tu yang penting. Kedudukan daya adalah di tengah. Jadi penyapu adalah tuas kelas ketiga. Ramai yang keliru, dia kata daya penyapu ni fulcrum dekat tengah. Kelas yang pertama. Sebab cikgu, tangan kita kan dekat sini cikgu. Bila tangan dekat sini, kamu kata dia bahagian fulcrum. Salah. Sebenarnya penyapu adalah dia kelas ketiga. So kita pegang di tengah, kita tak pegang di hujung. Kalau yang pendek tu kamu pegang di hujung kan, dan kamu dapati sukar untuk menyapu bila kamu pegang hujung. Sebab sepatutnya daya bukan di situ. Daya adalah di bahagian tengah. Bila kamu pegang penyapu di bahagian hujung, kamu perlu menggunakan lebih banyak daya dan dia menjadikan kerja kamu lebih susah berbanding penyapu yang panjang, yang standard, yang tinggi kita tu, yang kamu boleh pegang di tengah. Kalau kamu rasa ragu-ragu, nanti lepas habis kelas atau sekarang pun boleh kamu cuba penyapu yang besar dengan penyapu yang pendek tu. Okay, sepatutnya daya kita di bahagian tengah lah ataupun di antara fulcrum dan juga beban. Bila cikgu cakap di tengah, tak semestinya betul-betul di kawasan tengah Okay, contohnya ni kita punya tuas kita, palang tuas kita. Kalau contohnya kita ambil sebagai penyapu ni, beban kita di hujung, ni beban kita dan fulcrum kita di tepi. Daya tu kelas tak semestinya betul-betul di antara tengah-tengah ini. Tak semestinya daya tu betul-betul in between, betul-betul in the middle. Betul-betul di tengah. Tak, dia tak semestinya berada di tengah. Dia boleh berada di sini, dekat dengan beban, dekat sangat dengan fulcrum, macam tu. Dia boleh berada somewhere in between beban dan juga fulcrum. Mana-mana bahagian dekat kamu punya palang tu antara beban dan juga fulcrum. Tak semestinya di tengah. Okey. Cuma cikgu gunakan istilah di tengah bermaksud di antara fulcrum dan juga beban lah. Okey, itu yang kita dah belajar. Jadi apa kaitan yang kita nak belajar hari ni? Okey, kita nak belajar hari ni adalah tentang momen daya. Okey, momen daya, dia kata kat sini momen daya ialah kesan putaran.
kesan putaran yang dihasilkan apabila daya yang dikenakan pada suatu objek memutarkan objek itu pada satu titik tetap, iaitu fungsi ataupun fulcrum. Jadi bila kita tahu tuas dia adalah satu palang yang berputar pada kedudukan yang tetap. Okey, kita tengok balik apakah maksud daya. Kita tengok balik apakah maksud tuas. Tuas mana? Tuas ialah sebuah palang yang berputar pada satu titik yang tetap. Ini adalah tuas. Jadi tuas ni dia ada satu palang dan palang ni dia akan berputar pada satu titik yang tetap yang dikenali sebagai fulcrum. Kita ambil contoh, mana gunting cikgu? Okey, kita ambil contoh gunting kan. Okey, gunting kita bila kita guna, kamu dapati ni kita punya gunting dan kawasan gunting ni kita panggil palang lah dekat sini. Jadi kawasan fulcrumnya dah di tengah dan dia berpusing di antara yang dia berpusing pada kedudukan tetap. Maksudnya kita punya tuas ni kita boleh pusingkan dia. Okey, kalau yang lebih mudah kita ambil kalau fulcrum tu di hujung. So dia berpusing macam ni lah. Dia berpusing macam ni. Ini contoh kalau fulcrum di hujung sekali. So dia berpusing macam ni. Jadi tuas ni dia akan memberi satu kesan putaran. Okey, satu kesan putaran. Daya yang dikenakan pada suatu objek boleh memutarkan objek itu pada satu titik tetap. Kesan putaran yang dihasilkan disebut sebagai momen daya. Jadi momen daya itu apa? Momen daya adalah kesan putaran yang dihasilkan apabila sesuatu daya memutarkan sesuatu objek pada satu titik tetap. Kita boleh katakan momen daya ni macam kuasa daya ataupun kesan daya yang dihasilkan bila daya tu kita digunakan untuk memutarkan sesuatu objek. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Momen daya adalah kesan putaran yang dihasilkan oleh sesuatu daya apabila daya tersebut memutarkan sesuatu objek di satu titik tetap yang dikenali sebagai fungsi ataupun fulcrum. Okey, kita tengok contoh nanti Momen daya membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Okey, dan momen daya bergantung kepada daya yang dikenakan dan juga jarak tegak dari fulcrum ke daya. So dua ni adalah faktor yang mempengaruhi momen daya. Yang pertama adalah daya dan yang kedua adalah jarak tegak dari fulcrum ke daya. Nanti cikgu tunjukkan supaya kamu lebih faham. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Momen daya ialah kesan putaran ataupun kita boleh kata macam kuasa lah ataupun hasil. Okey, hasil daripada apabila sesuatu daya tu kita gunakan untuk apabila kita kenakan satu daya ke atas sesuatu objek dan kita putarkan objek tersebut pada satu titik tetap. So kesan daripada daya tu kita panggil sebagai momen daya. Momen daya ni dipengaruhi oleh daya dan juga jarak tegak dari fulcrum ke daya. Kita tengok macam mana jarak tegak tu Okey, contoh yang diberikan. Ni sebagai contoh, ni paling senang kelas. Okey. Contoh momen daya, yang pertama kita tengok A adalah spana. Okey, spana digunakan untuk mengetatkan nut. Ni selalulah kita guna dekat rumah kalau kita nak pasang-pasangkan. Okey. Kat mana kesan putaran tu kelas? Baik, ini daya dan ini adalah nut kita. So macam mana kita ketatkan nut kita? So katakanlah ini pelayar, so ini nut kita hujung, kamu akan pusing dia macam tu kan. Pusing dia ke depan. Pusing dia selalunya mekanik lah gunakan untuk pusingkan nut. Jadi bila kamu pusingkan kita punya spana ni, momen daya akan terhasil iaitu kesan daripada pusingan tadi, kesan putaran yang kamu buat tadi. Okey?
dipengaruhi oleh daya. Bermaksud berapa magnitude daya yang kamu gunakan. Kalau kamu guna magnitude kecil atau magnitude besar, lagi besar daya yang kamu gunakan, lagi besarlah kesan putaran tersebut. Sebagai contoh, kamu yang pusing dengan ayah kita yang pusing. Selalunya ayah kita lebih kuatkan daripada kita. Jadi ayah kita tu dia mengenakan daya yang lebih besar, jadi dia lebih cepat dan lebih lebih dapat ketatkan nut itu dengan lebih ketaran kita buat perlahan-lahan je. Okey, jarak tegak mestilah. Jarak tegak tu apa? Maksudnya jarak daripada fulcrum ke daya. Okey, jarak tegak, sebab tu dia kata kat sini jarak tegak dari fulcrum ke daya. Semakin jauh jarak tegak ini, semakin besar kamu punya kesan putaran. Okey, semakin besar kesan jarak tegak ini semakin besar kesan putaran ataupun momen daya tersebut. Bermaksud kelas, kita kena guna spana ni sebab itulah kita letak tangan kita dekat hujung spana. Supaya jarak dari tangan kita, daya tu ke pangsi ataupun fulcrum lebih jauh. So bila jarak tegak ni lebih jauh, kesan putaran itu akan lebih besar. Apa maksud kesan putaran lebih besar? Bermaksud kita boleh gunakan spana itu, kita boleh ketatkan nut itu dengan lebih mudah. Kita akan ketatkan nut itu dengan lebih mudah sebab apa? Sebab momen daya yang tinggi. Bermaksud kesan putaran yang lebih besar. Okey, kalau tak dapat juga nak faham, tengok contoh yang paling senang. Ni kamu boleh test sekarang kamu boleh test. Iaitu bila kita tutup pintu. Okey, ni pintu rumah kita. Ambil je mana-mana pintu yang ada dekat rumah kita. Di kawasan tengah ni yang ada engsel. Ada engsel ni adalah fulcrum, bahagian fulcrum ataupun kita panggil pangsi. Sama je, pangsi, fulcrum, benda yang sama Okey, jarak tegak dia adalah daripada fulcrum ke tangan kita. Daripada fulcrum ke tangan kita, bukan sebenarnya daripada hujung ni tak. Jarak ni adalah daripada pangsi ataupun fulcrum ke tangan kita lah. Ni tangan kita letak kat sini kan. Okey, lepas tu kamu tolak ataupun tarik untuk kita buka dan tutup pintu tersebut. Kita tolak pintu ataupun kita tarik pintu, betul tak? Okey. Bila kamu tolak dekat bahagian hujung, dekat betul-betul pintu ni, dekat hujung ni, lebih mudah berbanding kamu tolak dia dekat kawasan tengah ni. Kamu boleh cuba sekarang. Pergi dekat pintu, kamu tolak pintu tu, satu dekat hujung yang dekat dekat dia punya knot tu, dekat tombol pintu. Satu lagi kamu letak tangan, kamu test lah, tolak dekat hujung, dekat tombol. Satu lagi tolak dekat tengah-tengah pintu kamu. Yang mana lebih mudah? Kita akan dapati, kita akan mudah tutup pintu tu ataupun tolak pintu tersebut apabila kita letak tangan kita ataupun kita kenakan daya di tombol ni. Sebab apa? Tombol tu kedudukan dia lebih jauh. Okey, kalau tak nampak, contoh ni pintu kita. Okey, pintu dia akan ada engsel. Engsel ni adalah sebagai fulcrum lah. So fulcrum kita dekat sini. Engsel tu yang dia sambung dengan kita punya dinding. Okey. Jadi bila kita nak tutup pintu, kita akan letak tangan kita di sini, betul? So bila kita letak tangan kita kat sini, ini adalah daya kita. Jadi jarak antara fulcrum ke daya ni besar. Bila jarak tegak antara fulcrum ke daya besar, maka momen daya akan lebih besar. Bila momen daya besar bermaksud kesan putaran lebih besar, dalam masa ringkasnya kita dapat tutup pintu dengan lebih mudah. Okay. Ini situasi pertama, momen daya lebih besar. Sekarang situasi kedua, pintu kamu, engsel tetap kedudukan yang sama, kita guna pintu yang sama. Okey, sekarang kamu tolak dia, letak tangan dekat tengah-tengah. Tadi tangan kamu letak dekat sini yang cikgu bulatkan ni tangan kamu, tangan duduk kat sini yang kes yang pertama. Sekarang kes yang kedua, tangan kamu duduk dekat sini, dekat tengah-tengah. Bermaksud kamu kenakan daya di kawasan tengah.
Jadi sekarang jarak tegak dari daya ke fulcrum lebih pendek. So bila daya lebih dekat, okay, jarak tegak daya ke fulcrum lebih dekat, lebih pendek, ini menyebabkan momen daya tu lebih kecil. Okay, momen daya akan lebih kecil lah. So bila momen daya lebih kecil, kamu akan sukar untuk menolak pintu tersebut. Boleh cuba. Boleh cuba kamu buat sekarang. Satu, situasi pertama, kamu tolak pintu daripada tepi, hujung sekali. Lebih mudah. Kamu tolak macam tu pun dia dah bergerak. Situasi kedua, kamu tolak pintu daripada kawasan tengah ni. Tolak pintu dari kawasan tengah. Sangat sukar. Kamu tolak dengan daya yang sama dengan nombor 1 tadi, dia hanya bergerak sedikit saja berbanding dengan situasi yang pertama. Boleh cuba Okay, sebab apa situasi pertama ni dia lebih mudah? Kenapa? Sebab jarak antara daya ke fulcrum lebih besar. Jadi bila jarak daripada daya ke fulcrum lebih besar, maka momen daya ataupun kesan putaran tadi akan lebih besar. Bila momen daya lebih besar, kesan putaran lebih besar, jadi pintu tu senanglah untuk ditolak. Sebab itulah tombol pintu berada di hujung. Sebab kita nak tarik pintu tu kan, so kita gunakan tombol pintu untuk tarik. Kalau tombol pintu tu duduk di tengah-tengah, which is cikgu tak pernah jumpa, tombol pintu tu tiba-tiba duduk kat tengah kan. Okay, duduk dekat tengah-tengah pintu, kita boleh buka pintu tu tapi kita perlu gunakan daya yang lebih besar. Kena tarik bersungguh-sungguh ataupun kena tolak dengan sangat kuat. Barulah pintu tu boleh terbuka. Sebab apa? Bila jarak antara daya dengan fulcrum tu lebih kecil, maka momen daya dia jadi kecil. Maksudnya kesan putaran tu lebih kecil. Cikgu, siapa yang berputar sekarang? Pintu kita yang berputar. Kan pintu tu kan dia buka tutup macam ni kan. So dia berputar lah. Tak semestinya putaran ni dia mesti buat 360 darjah. Okay. Sama juga dengan kes pintu dekat Malaysia ni jarang kot jumpa. Cikgu tak pernah jumpa lagi. Pernah tengok tak kalau dalam movie lah, cikgu pernah tengok dalam movie cerita-cerita. Pintu hotel ataupun pintu mall ke. Tapi kat Malaysia cikgu tak pernah jumpa lagi. Pintu yang kaca tu yang berpusing-pusing. Pintu yang dia tak boleh buka tapi kamu kena masuk dalam, lepas tu dia berpusing-pusing. Selalunya kalau kita nak pusingkan tu kita kena tolak dekat tepi lah. Kita kalau tolak dekat tengah dia tak jadi apa-apa. Okay, cikgu harap kamu cuba dua situasi ni di rumah sebab semua rumah ada pintu. Cikgu percaya semua rumah ada pintu. Tak kisahlah pintu dia pintu kayu ke, pintu plastik ke, pintu bilik air selalunya plastik kan sebab tak nak basah. Tak kisah, sama je. Kedudukan pintu ataupun grill, boleh, sama je. Cuma sliding lah. Sliding pun boleh juga. Sliding kamu tarik dekat tepi dengan dekat tengah. Tapi sliding tu sukar sikit sebab sliding dia tak ada kesan putaran kan, dia tak berputar. Okey. Boleh? Okey, cikgu harap kamu faham Baik, kita ulang sedikit. Momen daya adalah kesan putaran yang dikenakan. Kesan putaran, nama pun kesan kan? Macam mana kita dapat rasakan kesan itu apabila sesuatu daya dikenakan ke atas satu objek dan daya tersebut memutarkan objek tersebut pada satu pangsi ataupun satu titik tetap yang kita kenali sebagai pangsi ataupun fulcrum. Contoh yang paling senang untuk kita lihat sehari-harian adalah bila kita buka dan tutup pintu kita. Kita letakkan tangan kita dekat tombol yang selalunya kedudukan tombol adalah di hujung sekali. Sebab apa? Sebab bila jarak tegak dari daya ke fulcrum adalah lebih besar, maka dia menghasilkan momen daya yang lebih besar. Bila momen daya tu besar, maka kerja kita ataupun daya yang digunakan adalah lebih mudah dan kita lebih mudah untuk melakukan kerja tersebut. Sebab itulah kalau kita nak gunakan spana, kita mesti letakkan tangan kita dekat hujung. Tak ada orang guna spana dekat tengah-tengah ataupun dekat sangat dengan nut.
Memang tak dapat pusing lah, susah untuk pusing. Sama juga dengan buka dan tutup pintu. Tu paling senang lah kita nak bagi contoh buka dan tutup pintu. Kenapa tombol pintu duduk dekat tepi? Sebab bila dia dekat tepi, maka jarak antara daya ke fulcrum adalah lebih jauh, maka dia menghasilkan momen daya yang lebih besar. Okey, ada soalan setakat ni kelas? Kalau tak ada soalan, okey, kita lihat cara untuk mengira momen daya. Baik. Okey, cara untuk kita kira momen daya adalah daya, okey, daya darab dengan jarak tegak. Okey, ni beri perhatian sebab ramai pelajar yang tersilap. Okey. Momen daya, cara nak kira dia, daya mestilah dalam unit Newton. Macam mana nak tukar daya dalam unit Newton ni? Kalau diberi dalam kilogram, maka kamu kena darab dengan 10. Darab dengan jarak tegak dari pangsi ke fulcrum. Ingat kelas, pangsi ni adalah pangsi ni adalah fulcrum Okey, jarak tegak dari pangsi ke daya. Ingat, jarak tegak dari pangsi ke daya. Bukannya jarak dekat tengah-tengah, tak. Jarak tegak dari pangsi ke daya. Okey, daya dalam unit Newton darab dengan jarak tegak dari pangsi ke daya dalam unit meter. Okey, dan unit bagi momen daya ialah Newton meter. Ni kamu mesti ingat unit dia. Senang je. Yang ni kan Newton, yang ni kan meter. So dia rapatkan je lah. Rapatkan soft. Habis cerita. Okay. Contohnya kat sini, ni pangsi ataupun fulcrum. Okay. Ini adalah jarak tegak iaitu jarak daripada fulcrum ke daya. Okay. Jarak daripada fulcrum ke daya dan ini adalah daya. Selalunya diberikan dalam soalan lah. Okay. Sekarang kita lihat kepada soalan yang cikgu berikan dalam modul kamu. Sebenarnya yang cikgu bagi modul tu adalah buku teks lah. Cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak dapatkan. Okey, so cara untuk kira momen daya adalah kita kena ingat daya dalam unit Newton. Okey, darab dengan jarak tegak dari pangsi ataupun fulcrum ke daya dalam unit meter. So ini kamu mesti ingat. Jarak daripada sini ke sana, daya, okay, daya ke fulcrum, ini jarak dia dan darab dengan daya sahaja dalam unit Newton. Dan unit bagi momen daya adalah Newton meter ataupun secara ringkasnya Nm. N huruf besar, jangan huruf kecil. Sebab kalau huruf kecil dia tak jadi Newton, dia jadi nano. Kalau N kecil bermaksud nano. Kalau N besar dia bermaksud Newton. Jadi sila berhati-hati. Sama juga dengan M. Kalau M besar ni macam-macam masuklah. Ada yang mega, ada yang jisim. Okey, kalau M kecil dia merujuk kepada meter. So sila pastikan kamu gunakan simbol yang betul. Okey, kita lihat soalan. Soalan yang pertama. Hitung momen daya yang terhasil apabila spana ini mengetatkan nut dalam rajah berikut. Okey, soalan ni dia suruh kamu kira momen daya. Okey, kita dah tahu kan? Momen daya rumusnya adalah momen daya sama dengan daya dalam unit Newton darab dengan jarak tegak dari fulcrum ke daya dalam unit meter. So kita tengoklah dalam rajah kita. Daya dia berapa? Okey, so kat sini tangan. Okey, ini daya dia. Macam mana cikgu kenal daya? Sebab dia dalam unit Newton. Salah satu cara kita nak kenal daya
kita tengok unit dia lah. So kalau unit dia Newton, insya-Allah itu adalah daya. Okey, kemudian selalunya daya tu kedudukannya adalah pada tangan kita lah, kat mana daya tu dikenakan. Jadi masukkan sahaja nilai 50 Newton darab dengan jarak tegak dari fulcrum ke daya. So ni pangsi kita ataupun fulcrum kita. So jarak daripada fulcrum ke tangan ni lah, iaitu 20 cm. Baik, kat sini 20 cm kan, kamu kena tukar dulu dalam unit meter. So 20 cm adalah 20 darab 10 kuasa negatif 2. Okey, meter. Ataupun kosong kalau tak tahu 50 Newton darab dengan 1, 2. 0.2. Salah, 100 cm kan? 100 cm so 0.2 betul lah. 0.2 meter. Okay. Lepas tu tekanlah kalkulator anda. Kalkulator, cikgu tak pastilah kamu ada kalkulator tak. Darab 0.2, 10. Okay, 10 Newton meter. Senang je. Okay, senang sahaja. Sangat-sangat mudah. Okay. Sangat-sangat mudah untuk hitungkan momen daya. Kalau ada soalan boleh terus tanya Okey. Contoh yang kedua pula. Okey, hitung momen daya yang terhasil apabila sudut itu mengumpil penutup tin. Ni selalu juga kita buat kat rumah kan. Tak kuat tangan, kita gunalah sudu, garpu ke. Okey. Macam biasa juga, tulis rumus dulu. Momen daya sama dengan daya dalam unit Newton darab dengan jarak dari jarak tegak kan. Jarak tegak dari jarak tegak dari fulcrum ke daya dalam unit meter. Kalau kamu perasan, untuk kamu jawab soalan ni, kamu mesti tahu kat mana daya, kat mana fulcrum, kat mana beban. Sebab kalau kamu tak tahu, macam mana kamu nak tahu jarak dia tu? Kalau soalan macam ni senanglah sebab soalan ni dia bagi satu jarak je dekat kamu. 15 cm. 15 lah cikgu, tak adalah tempat lain. Yang ni memang senang sebab dia bagi satu je. Kalau dia nak kelirukan kamu, dia akan bagi banyak sangat jarak. Jadi kamu kena tahulah jarak mana yang kamu nak ambil. Okay? Make sure jarak tersebut adalah jarak daripada fulcrum ke daya. Okay, kita tengoklah soalan kita ni. Baik, kenal pasti mana satu daya. Okay, so ni sudu kita label lah dulu sudu kita. Jadi of course daya dia dekat hujung ni yang kita pegang. Okay, lepas tu beban kita adalah di sinilah dekat kita punya penutup. Okay, dan fulcrum kita betul-betul dekat tengah ini. Okay, dekat yang kamu sendal tu. Okay. Jadi dayanya adalah 10 Newton. Jaraknya adalah daripada daya ke fulcrum. So jaraknya adalah 15 cm. Tukarkan kepada meter. Jadi 0.15 meter. Okay, macam mana ni? Tukar darab dengan 100 kan? Bahagi 100. Cikgu tak suka bahagi ke darab macam tu, cikgu keliru. Cikgu gunakan imbuhan. Okey, so dah dapat nilai. Mesti tukar meter ya kelas. Kalau ini bagi sentimeter, mesti ditukar kepada meter. Baik, gunakan kalkulator anda. Darablah 10 darab 0.15. Kamu dapat 1.5 Newton meter. Sila pastikan jawapan anda disertakan dengan unit. Jawapan tanpa unit adalah salah.
walaupun kamu bagi jawapan dia 1.5, betul cikgu jawapan saya 1.5. Ya, tapi kalau unit kamu salah, jawapan itu tidak diterima. Jadi sila pastikan setiap kali kamu buat pengiraan, unit mesti disertakan. Kalau dalam matematik, dia tidak subjek matematik lah. Dia tidak menekankan unit kan sebab dia nak nombor-nombor je. Tapi untuk sains, kamu mesti letakkan unit. Pengiraan, jawapan tanpa unit adalah salah sama sekali, tidak diterima. Okey, seterusnya kita buat soalan C. Okey, kalau cepat sangat sila maklumkan ya. Jangan risau kalau siapa yang terkeluar masuk tu cikgu faham. Kadang-kadang internet kita ada masalah. Nanti kamu boleh tonton semula lah cikgu upload macam biasa dekat YouTube tu. Tengok tak tengok tu cikgu tak adalah ni sangat kan. Tapi cikgu upload tu untuk kegunaan siapa-siapalah yang tertinggal kelas cikgu pagi-pagi. Okey, soalan C. Rajah menunjukkan sebatang paku ditanggalkan daripada sekeping papan menggunakan penukul. Pukul Jika daya sebanyak 5 Newton diperlukan, okey dia dah bagi dah daya sebanyak 5 Newton diperlukan untuk menanggalkan paku, berapakah momen daya yang diperlukan untuk menarik penukul pada arah yang ditunjukkan dalam rajah berikut. Okey. So tengok rajah dia dah bagi dah. Kita tengoklah, kita label lah kita punya rajah di mana beban, di mana daya dan di manakah fulcrum. Okey, kat sini dia dah labelkan daya untuk kamu. So dekat tangan ni daya. Paku ni of course lah beban kita lah, kita nak tarik. Dan dekat sini adalah fulcrum. Jadi fulcrum berada di antara beban dan juga daya. Okey, so dia nak suruh kamu kira momen daya. Momen daya sama dengan daya, rumus yang sama. Ada satu je perumus ni kan. Daya darab dengan jarak tegak dari fulcrum ke daya dalam unit meter. Kena ingat unit dia kelas. Okay, sebab kalau kat sini tengok dia bagi dalam sentimeter, kamu mesti tukar kepada meter. Okey, masukkan daya berapa? Dia dah bagi tadi dah, daya 5 Newton. Tulislah 5 Newton. Darab, berapa jarak tegak dari fulcrum ke daya? Okey, so ni fulcrum, ini daya cikgu. So jarak dia kat sinilah berapa? 15 cm. Jadi tukar kepada meter iaitu 0.15 meter. Macam mana cikgu tukar ni? 15 cm. Kamu nak tukar dia adalah kamu 15 kamu bahagi dengan 100. 15 tekanlah kalkulator tu, bagi 100. Kamu akan dapat 0.15 meter. Okey. So dah dapat? Nah, darablah 5 darab 0.15 iaitu 0.75 Newton meter. Jadi momen daya yang dihasilkan adalah ataupun yang diperlukan adalah 0.75 Newton meter. Okey, sangat-sangat mudah. Memang sangat mudah tajuk momen daya ni. Kalau kamu masih keliru cikgu momen daya ni apa, kamu ingat pintu rumah kamu. Setiap hari kita masuk melalui pintu. Mula-mula masuk rumah guna pintu, masuk dalam bilik guna pintu, masuk ke bilik air ada pintu bilik air. Jadi nak buka dan tutup tu, bila pintu tu buka dan tutup itu adalah momen daya. Iaitu kesan putaran. Bila kamu tolak pintu ataupun tarik pintu itu,
Maksudnya kamu kenakan daya ke atas pintu tersebut. Bila pintu tu bergerak sahaja, dia berputar, itu menunjukkan kesan daya, kesan putaran ataupun kita panggil sebagai momen daya. Jadi momen daya ni dipengaruhi oleh dua, iaitu daya dan juga jarak tegak dari fulcrum ke daya. Kalau daya itu lebih besar, maka momen daya yang dihasilkan adalah besar. Kalau jarak tegak dari fulcrum ke daya itu adalah jauh, maka momen daya dia adalah besar. Macam mana kamu nak ingat jarak tegak ni? Ingat je tombol pintu tu dekat mana? Kenapa dia dekat hujung? Sebab bila kamu dekat jauh daripada encel ataupun fungsi dia, tombol jauh daripada encel bermaksud kamu akan hasilkan momen daya yang lebih besar. Apa maksud momen daya lebih besar? Bermaksud kesan putaran lebih besar menjadikan tugas kita ataupun kerja kita menggunakan membuka pintu itu adalah lebih mudah. Kita tak perlukan daya yang besar. Okey? Jadi untuk kira momen daya senang je. Daya darab dengan jarak tegak dari fulcrum ke daya. Mesti ingat jarak tegak dari fulcrum ke daya mesti dalam unit meter. Kalau selain daripada tu, mesti tukar dulu unit. Dari sentimeter ke meter ke, milimeter ke meter ke, kilometer ke meter ke, terpulang kepada unit yang diberikan. Okey? Baik. Kalau ada soalan boleh terus tanya Okey, jadi tadi cikgu dah buat kan. Contoh 1 dan contoh 2 ni memang dah ada dalam buku teks. Okey. So dalam buku teks ni dia bagi tahulah momen daya mempunyai dua arah. Bermaksud apa? Macam pintu kita tadi kan. Kita boleh tolak dia ke depan atau tarik dia ke belakang. So dia boleh berpusing dalam dua arah lah. Iaitu kita panggil sebagai ikut arah jam atau lawan arah jam. So daripada daripada pemerhatian kita dapati bahawa untuk ketat kanat adalah ikut arah jam. So ni kamu boleh gunakan jugalah. So kalau kita nak ketatkan nut tu kita kena pusing kita punya spanner tu ikut arah jam. Kalau kita nak longgarkan nut, lawan arah jam. Okey? Okey, seterusnya ni contoh kan. Ni yang contoh yang cikgu cakap tadi lah. Dia duduk dekat X dengan duduk dekat Y. Kamu tengok Y ni jarak dia lebih jauh berbanding kalau dekat X. So bila dekat X, momen daya adalah lebih kecil. Ini momen daya kecil. Tapi bila dekat Y, momen daya besar. Okey, momen daya lebih besar. Kenapa momen daya besar? Sebab jarak tegak dari fulcrum ke daya lebih besar berbanding yang X ni jarak tegak dari fulcrum ke X ni lebih kecil. Jadi momen daya dia lebih kecil. Okey? Boleh? Okey, ni yang dia bagi tahu tadilah. Cikgu dah bagi tahu kamu kan. Momen daya akan bertambah sekiranya magnitude daya bertambah iaitu mengenakan daya yang lebih besar dan juga jarak tegak dari fungsi ke daya bertambah. Okey, ni cikgu dah terangkan tadi juga. Sambil-sambil kita cakap pasal pintu tu, cikgu dah terangkan macam mana kita nak tambahkan momen daya. Jadi kita nak senangkan buka pintu, so kita tambahkan daya ataupun kita tambahkan jarak tegak dari fungsi ke daya. Contoh yang diberi, tengok yang A ni kamu tengok jarak tegak dia adalah 0.2. Yang ini jaraknya adalah 0.1. Jadi bila kita kira momen daya, yang ini iaitu momen daya sama dengan 10 Newton darab dengan 0.2 kan meter. Okey, so kamu akan dapat 10 darab 0.2. Cikgu ini pun cikgu nak tekan kalkulator. Tak apa, jangan malu, tekan je. Tak ada orang marah pun. Okey. So itu adalah 2 kan? Okey, kalau yang ni B pula, momen daya sama dengan daya sama. Kamu tengok daya dia sama. Dua-dua 10 Newton. 10 Newton darab dengan 0.1 meter. Yang berbezanya apa? Jarak dia je kelas. Jarak yang berbeza.
So kamu akan dapat yang ni berapa? 1 Newton meter sahaja. Nampak tak? Nampak tak perbezaan dia? Bila jarak dia, kamu lihat kat sini. Oh, dia dah kira dah untuk kita sebenarnya. Kalau jarak dia yang ni 0.1 meter, kamu letak tangan kamu dekat sini, kesan daya dia ataupun momen dayanya adalah 1 sahaja. Tapi kalau kita letak jauh, kita akan dapat 2 Newton meter. Kesimpulannya, momen daya lebih besar dihasilkan apabila daya dikenakan pada jarak yang lebih jauh dari titik putaran. Kalau kita lihat mekanik yang gunakan spana, mereka letakkan tangan mereka dekat hujung sejauh yang mungkin. Okey? Sebab tu kita ada spana tu pelbagai saiz. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Kalau kita nak buka dan kita nak ketatkan nut yang lebih besar, yang perlukan daya yang lebih kuat, so kita gunakan spana yang lebih panjang kan. Jadi bila kita gunakan spana yang lebih panjang, maka jarak daripada fulcrum ke daya akan bertambah, maka momen daya itu akan bertambah. Jadi ini memudahkan kita ketatkan atau kita nak longgarkan nut tersebut. Okey? Okey, ada soalan kelas setakat ni? Tak ada. Yang dalam momen daya tu, yang tu je lah kamu kena ingat dia punya rumus dia dan juga macam mana nak meningkatkan momen daya. Iaitu kita tambahkan daya ataupun kita tambahkan jarak di antara fulcrum dan juga daya. Okey? Okey, seterusnya kita tengok prinsip momen pada tuas. Tadi kita ambil separuh je kan? Sekarang kita tengok kalau ada dua-dua pula yang seimbang. Okey. Perhatikan rajah 8.28. Berat beban menghasilkan momen daya ikut arah jam. Daya yang dikenakan menghasilkan momen daya lawan arah jam untuk mengimbangkan papan itu dalam keadaan mengufuk. Baik, ini terpakai bila kita punya tuas itu dalam keadaan seimbang. Okey, mengufuk ni bermaksud dia macam itulah mengufuk. Kalau mencancang dia berdiri, mengufuk dia macam tidur macam tu Okey, momen yang dihasilkan oleh daya adalah sama dengan momen yang dihasilkan oleh beban. Dia nak bagi tahu apa kelas? Bermaksud momen daya sebelah sini dengan momen daya di sebelah sini adalah sama. Okey, sebab tadi kita kata momen daya tu adalah macam mana? Daya darab dengan jarak kan? Jadi sama je beban dengan jarak beban. So samalah di sebelah sini momen dayanya adalah sama dengan di sebelah daya sana. Sama, okey, dia bagi tahu sama Okey, oleh itu hasil darab magnitude daya dengan jarak daya dari fulcrum adalah sama dengan hasil darab magnitude beban dengan jarak beban dari fulcrum. So dia nak bagi tahulah sebelah beban dengan sebelah daya ni momen dayanya adalah sama. Bila dia sama, ini menyebabkan papan itu seimbang. Seimbang maksudnya dia stable lah, dia tak jatuh. Ni contohnya dalam kamu main papan jongkit. Dekat apa tu, dekat playground kan ada papan jongkit kan. Kamu duduk adik kamu satu yang kamu dekat hujung dia. Okey? Lepas tu of course lah selalunya kamu yang lebih besar kan. So berat kamu lebih besar lah daripada adik kamu, bermaksud daya kamu lebih besar daripada adik kamu. Jadi papan tu tak seimbang, dia akan jatuh sebelah sana. So macam mana kamu nak seimbangkan? Kamu dekatkan, adik kamu kena dekat dengan kamu lah. So jarak dia akan berubah-ubah. So nanti kamu akan dapati kamu punya jongkang-jongkit itu akan seimbang. Jadi macam mana kamu nak tahu kat mana nak suruh seimbang? Kita boleh gunakan rumus ini kelas. Okey. Ni contoh. Ni tengok cikgu dah cakap tadi kan tentang contoh ni. Dia kata kat sini dalam latihan cikgu pun ada, cikgu bagi untuk kamu. Okey, kita lihat kat sini dia kata mari kita selesaikan. Cikgu tahu dia dah ada dalam buku teks tapi cikgu nak kita buat sama-sama supaya kamu lebih faham.
Okey, rajah menunjukkan dua budak duduk di atas jongkan jongkit. Kita ada Jia Yin dan juga kita ada Wei Hong. Okey, dan di tengah ni adalah Fukrem Okey. Apakah jarak dari Jia Yin? Okey, jarak yang Jia Yin dari Fukrem. So dia nak tahu D supaya jongkan jongkit itu diseimbangkan. Sama macam situasi cikgu cakap tadi kan, kamu main dengan adik kamu, so macam mana kamu nak suruh jongkan-jongkit tu seimbang? Maksudnya dia tak jatuh sebelah, tak sengit sebelah. Dia nak seimbang. So kita, macam mana kita nak tahu jarak tu kat mana atau beban tu berapa? Kita gunakan prinsip ni. Kita gunakan prinsip moment tuas. So yang mana prinsip moment tuas? Yang inilah kelas. Ini adalah prinsip moment tuas. Okey? Jadi senang je. Rumus dia adalah beban dalam unit Newton, jarak beban. Ingat jarak beban ni mesti dari fulcrum kelas. Dalam unit meter sama dengan daya. Okey, darab dengan jarak daya dari fulcrum dalam unit meter. Okey, cikgu kan kat sini jongkit-jongkit, siapa beban, siapa daya. Okey, terpulang. Kamu nak Jia Yin tu jadi beban pun boleh, nak Wei Hong ni jadi beban pun boleh, tak kisah. Okey, cikgu nak Jia Yin ni jadi beban dan Wei Hong ni jadi daya. Okey Okey, so kita nak apa kelas? Kita nak jarak Jia Yin ke fulcrum. So bermaksud D ni adalah apa? Jarak beban. Jarak beban dari fulcrum dalam unit meter. Boleh ke cikgu Jia Yin ni kita nak daya? Boleh. Kalau Jia Yin ni kamu buat daya, maka D ni adalah jarak daya ke fulcrum. Okey, so kita nak jarak beban Jadi kita alihkanlah beban ke sebelah sana. Bila kamu alihkan beban ke sebelah sana, oleh kerana operasinya darab, bila kamu alih ke sana, dia akan jadi bahagi. Apa maksudnya kelas? Bermaksud jarak beban, tulis semula rumus kita. Jarak beban dari fulcrum meter sama dengan daya and darab dengan jarak daya, panjangnya cikgu nak tulis dari fulcrum dalam unit meter bahagi dengan beban dalam unit Newton. Jangan malas tulis kelas, sebab setiap kali kamu tulis, kamu membantu fikiran kamu, membantu otak kamu untuk ingat rumus. Okey, so jarak beban dari fulcrum ni apa? Dia dah bagi simbol iaitu D. So letak je lah simbol D dalam unit meter kat sini. Okey, berapa daya? Dayanya kita cikgu dah tetapkan. Daya adalah Wei Hong. So daya dia adalah 300. 300 Newton. Jarak daya dari fulcrum. So ni daya, so mestilah jarak Wei Hong ke fulcrum iaitu 2 meter. 2 meter bahagi dengan beban. Siapa beban? Jia Yin iaitu 200 Newton. Okey, so kita akan dapat kira lah. Ni kita boleh cancel out kosong boleh cancel, 2 boleh cancel. So kita dapat 3 meter. Jadi D ni adalah 3 meter. Boleh? Okey, kalau tak faham boleh tanya cikgu. Cikgu kalau cikgu pergi terlalu laju. Okey, sama juga ada dalam buku kamu ni, dia dah tunjukkan. Sama je cara dia. Okey, sama je caranya. Yang penting kamu tahu siapa daya, siapa beban. Adakah kita boleh tetapkan? Boleh. Bergantung kepada soalan lah kelas. Kalau jongkan-jongkit ni kan, kita tak ada spesifik. Tak ada orang nak jadi beban, tak ada orang nak jadi daya.
tak ada secara spesifik kan, dia tak sama macam kalau kita nak buka tin ke apa ke, yang tu kita tahu. Kalau kita nak buka tin tu, penutup tin tu jadi beban. Tangan kita adalah daya. Tu senang sebab kita dah nampak. Tapi kalau jongkan-jongkit, beban dengan daya kita tak fix kan. Okay. Jadi bolehlah siapa-siapa nak jadi beban, siapa-siapa nak jadi daya dalam situasi jongkan-jongkit. Okey, seterusnya kita lihat soalan B. Rajah menunjukkan seorang lelaki, kalau situasi macam ni tak bolehlah kita nak tiba-tiba pakcik ni pula jadi beban. Sebab of course lah batu yang beban sebab pakcik ni nak angkat batu kan. Jadi pakcik ni daya, maka batu ni adalah beban. Rajah menunjukkan seorang lelaki cuba menggerakkan batu berjisim 100 kg. Okey, batu ni jisim dia M 100 kg. Menggunakan sebiji batu kecil sebagai fulcrum. So kat sinilah fulcrum dia. Jadi of course kita punya batu ni adalah beban. Labelkan terus, senang. Jarak di antara batu besar dengan batu kecil ialah 0.5. Okey, labelkan. Dekat sini ke sini adalah 0.5 meter. Okey. Dan jarak di antara lelaki itu dan batu kecil ialah 2 meter. So jarak ini ke sana adalah 2 meter. Of course lah pakcik ni daya kan? Daya dekat sini. Itu pentingnya kita tahu kedudukan kelas. Okey. Hitungkan magnitude daya yang perlu dikenakan. So kita nak tahu daya ni berapa untuk menggerakkan batu besar. So kita nak tahu berapa pakcik ni kena gunakan daya dia untuk gerakkan batu ni. Okey. Jadi kita tulislah rumus daya darab dengan jarak daya, muat tak ni? Dalam, jarak daya dari jarak. Okey. Tengok cikgu pun dah lupa dah. Jarak daya dari fulcrum unit meter sama dengan beban dalam unit Newton darab dengan jarak beban dari fulcrum dalam unit meter. Okey, cikgu tadi kalau ikutkan rumus, rumus kita cikgu beban dekat depan cikgu. Sekarang kita tulis daya cikgu, boleh ke? Boleh. Sebab dia adalah sama dengan kan? Sama dengan kamu letak mana-mana dulu pun boleh. Nak beban dekat depan pun boleh, nak daya dekat depan pun boleh sebab dia sama dengan. Kenapa cikgu letak daya dekat depan? Sebab kita nak kira daya. So bila kita nak kira daya, kita letaklah daya dekat depan. Lebih mudah. Okey? Jadi sama juga macam tadi, kita nak daya. So kita pindahkan jarak daya ni ke sana. Dia akan jadi bahagi. So kita susunlah semula. Daya sama dengan beban darab jarak beban dari fulcrum unit meter bahagi, kan, bawa jarak daya ke sana dengan jarak daya dari fulcrum dalam unit meter. Okey. So masukkanlah nilai. Berapa beban kita? Oh, ni beban cikgu, dia bagi 100 kilogram. Macam mana kita nak tukar dalam unit Newton? Kita darab 10. Jadi beban kita sama dengan 100 darab dengan 10. So berapa dapat? 1000 Newton. Boleh kilogram tukar ke Newton, darab dengan 10. Okey, jadi 1000 Newton darab jarak beban dari fulcrum. Jarak beban dari fulcrum 0.5 meter. Okey, jarak daya dari fulcrum
2 meter. So bahagilah. Okey dah. Masukkan nilai dah. Darabkan. 1000 darab 0.5 bahagi 2. So kita dapat 250 Newton. Okey? Boleh? Jadi dalam soalan ni kelas, dia bertanya kamu 4 perkara lah. Daya, jarak daya dari fulcrum, beban dengan jarak beban dari fulcrum. Cikgu rasa senang je nak ingat rumus ni. Sebab daya, darab, jarak daya. Sama dengan beban, darab, jarak beban. Takkanlah. Dia senang nak ingat sebab apa? Bukannya daya, darab dengan jarak beban. Tak, dia daya, darab dengan jarak daya. Beban, darab dengan jarak beban. Dan ingat kelas, jarak beban ke jarak daya ke mesti dari fulcrum. Okey, mesti dari fulcrum. Boleh? Okey. Ada soalan setakat ni kelas? Okey, sebenarnya ini dah ada dalam buku teks kamu. Okay. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan C. Sebab kamu dah okey kan, tak ada apa-apa masalah. So kita pergi kepada soalan C lah. Ada 30 minit je lagi. Raja menunjukkan Irene dan Amar duduk di atas sebuah jongkan-jongkit. Berat Irene ialah 300 Newton. Okey, kita tulis terus Irene ni 300 Newton. Manakala berat Amar ialah 400 Newton. Amar ni 400 Newton. Berapakah jarak Amar dari fulcrum? So dia nak tahu D ni berapa supaya jongkan-jongkit itu diseimbangkan. Okey. Jadi sama juga bila jongkan-jongkit je kamu kena tentukan siapa daya dan siapa beban. Okey. Cikgu nak Irene ni jadi beban. Amar ni jadi daya. Okey, cikgu tulis sinilah. Okey. Okey, Irene tu jadi beban, Amar tu jadi daya. Nak tukar Irene tu jadi daya, Amar tu jadi beban? Boleh, tak ada masalah ya. Jadi 4 meter ni apa? 4 meter adalah jarak beban dari fulcrum. Okey, fulcrum dia dekat sini kan? Okey, dan D ni adalah apa? D adalah jarak daya dari fulcrum. Okey, so kita nak jarak daya dari fulcrum. Kita tulislah rumus kita. Daya darab dengan jarak daya dari fulcrum M sama dengan beban darab dengan jarak beban dari fulcrum M. Okey, so kita nak apa? Kita nak jarak daya dari fulcrum. So pindahkanlah daya ke sebelah sana. Oleh kerana operasinya darab, so kat sini dia jadi bahagi. Okey, tulis semula rumus kita. Jarak daya dari fulcrum M sama dengan beban N darab dengan jarak beban dari fulcrum dalam unit meter bahagi dengan daya dalam unit Newton. So beban kita berapa? 300. Berapa jarak beban dari fulcrum? 4. Berapa daya kita? 400 Newton. Okay, so kita dapat 3 meter. Okay? Senang je kan? Okay, direct saja. Okay, sekarang cikgu nak kita buat
Cikgu nak kita buat sedikit latihan di Jamboard. Okay, cikgu dah cikgu ada sediakan 10 soalan ni, tapi tak apalah, kita buat dulu sedikit Okay, sekejap. Okay, so ni adalah link Jamboard kita. Boleh tengok dekat bahagian chat. Cikgu dah sediakan link Jamboard. Boleh masuk ke Jamboard itu sekarang dan cikgu nak kamu jawab soalan yang diberikan. Pilihlah soalan daripada soalan 1, ada 10 soalan semuanya. Oleh kerana masa kita tak mencukupi, jadi bolehlah buat soalan 1, 2 dan 3. Soalan 1, 2 dan 3 dululah sebab nanti masa tak cukup pula Okey, boleh pilih mana-mana soalan yang kamu nak buat. Okey, kalau rasa nak tulis boleh gunakan pen. Kalau tak nak, kamu gunakan sahaja yang gambar ni, add image. Okey, kemudian kamu ambil kamera, pilih kamera kat sini. So nanti dia, pasal ambil gambar lah, kamu punya jalan kerja tulis dekat kertas dulu Okey, cikgu bagi masa 10 minit untuk buat sekarang. Okey. Okey, cikgu bantu yang soalan pertama ni. Kalau kita lihat soalan pertama effort ni adalah daya Kalau kamu jumpa nanti untuk soalan berikutnya, okey, effort ni sebenarnya daya lah, tapi cikgu tulis dalam bahasa Inggeris sebab hari tu cikgu ambil soalan tu dalam buku bahasa Inggeris. Okey, yang kotak macam ni adalah beban dan yang segitiga macam ni adalah fulcrum Okey. So cuba buat dulu. Cikgu dah bantu kamu untuk labelkan. Cuba buatlah, sama juga untuk soalan 1, soalan 2, ini pun samalah. Effort adalah daya, load ni adalah beban dan segitiga ni adalah fulcrum. Okey. Sama juga, segitiga ni adalah fulcrum, so effort ni daya dan kotak ni adalah beban. Okey, boleh buat mana-mana soalan 1, 2, 3, pilih antara 3 soalan tu. Okey. Okey, yang baru masuk tu cikgu dah paste semula alamat untuk Jamboard. So kamu boleh masuklah. Okey. Jangan berebut-rebut nak jawab satu soalan je. Kalau kamu rasa nak jawab soalan-soalan yang lain pada muka surat lain, cikgu dah sediakan 10 soalan. So pilihlah mana-mana yang kamu nak jawab. Kenapa pergi tambah muka surat? Kita tak perlu tambahkan muka surat ya. Jawab je dekat muka surat yang cikgu dah bagi tu. Okey. 10 minit pilih mana-mana yang kamu nak.
Okey, boleh ke? Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu boleh jawab. Kalau kamu tengok dah ada orang jawab soalan 1, kamu boleh jawab soalan 2. Kalau dah ada orang jawab satu soalan kamu boleh jawab. Okey, cepat. Cikgu bagi sampai 9 suku je. Okey? Sampai 9 suku saja untuk kamu jawab mana-mana soalan. Okey, cepat. Okey, boleh ke? Ada 1 minit lagi. Boleh cuba usaha. Cikgu tengok tak ada lagi ni yang jawab. Okey, kalau rasa susah nak ni, kamu tulis je, ambil gambar Okey. Cikgu tak tahu kenapa ada 5 orang yang pergi menambahkan muka surat ini. Okey, masa pun dah 9 suku. Marilah kita bincanglah, kamu buat ke? Tak boleh buat ke? Okey, tak apa. Okey, kalau ada yang dah buat tu, kamu semak je lah Okey, semak je macam mana cikgu buat. Okey, baik. Soalan ni kata, berapakah daya yang diperlukan untuk memastikan tuas berada dalam keadaan seimbang. So bila dia dah bagi tahu kat situ seimbang, bermaksud kita kena guna prinsip moment tuas lah, yang daya darat daya apa benda tu kan. Okey, seterusnya kita label. Okey, cikgu dah labelkan kamu daya.
Cikgu dah labelkan kamu beban dan cikgu dah labelkan kamu fulcrum. Okey. Seterusnya adalah kita tuliskan rumus kita. Okey, so daya Newton darab dengan jarak daya. Okey, jangan malas nak tulis kelas. Cikgu tahu dia punya rumus tu panjang. Tapi setiap kali kamu tulis, kamu akan membantu diri kamu untuk ingatlah. Okey, sama dengan beban Newton darab dengan jarak beban dari fulcrum dalam unit meter. Okey, so soalan nak daya Jadi kita pun letaklah daya di depan. Sama dengan okey, bila kita pindah dekat sana, oleh kerana kat sini adalah darab, jadi dia akan jadi bahagilah. Okey, so salin balik beban Newton darab dengan jarak beban dari fulcrum dalam unit meter bahagi dengan jarak daya dari fulcrum dalam unit meter. Okey. So tengoklah beban kita berapa? Beban kita adalah 2 Newton. So masukkan 2 Newton darab dengan jarak beban daripada fulcrum. Okey, so jarak ni adalah 30 cm. Okey, so tukarlah dia jadi 0.3 meter. Okey, 0.3 meter. Jarak daya dari fulcrum. So jarak daya dari fulcrum adalah dari sini fulcrum ke daya. So ini jarak daya daripada fulcrum. Bukannya 80 cm. Yang ini cikgu cakap kalau kamu tersalah, kalau kamu tersalah tengok keadaan soalan tu, nanti kamu akan salah jawapan. Jadi kat sini kalau jarak dekat sini adalah 80 tolak 30, so kamu akan dapat 50 cm bersamaan dengan 0.5 meter. Masukkan 0.5 meter. Macam mana cikgu dapat 0.5 meter ni? Sebab 80 tolak 30 dapatlah 50 cm dekat sini. Tukar kepada meter dia jadi 0.5 meter. Sebab apa? 80 ni adalah jarak dari beban ke daya. Kita tak nak jarak dari kita tak nak jarak beban dari beban ke daya. Kita tak nak yang ni kan. Kita tak nak jarak beban dari daya. Tapi kita nak jarak daya dari fulcrum. Jadi mesti berhati-hati kelas. Okey. So dah dapat tu, kita pun tulis, kita tekan kalkulator lah. 2 darab 0.3 bahagi 0.5. So kita dapat 1.2 Newton. Okey, senang saja. Cuma kamu mesti berhati-hati di bahagian inilah 80 ke berapa sentimeter. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, kita cuba bincang 2 soalan lah Okey, 2 soalan. Okey. Soalan ni dia kata kirakan berat beban. So dia nak tahu beban tu berapa. Baik. Macam biasa tuliskan rumus dulu. Beban Newton. Okey, darab dengan cikgu tulis kat bawah ni lah. Panjang kan, boleh tulis panjang. Beban dalam unit Newton darab dengan jarak beban dari fulcrum dalam unit meter sama dengan daya dalam unit Newton darab dengan jarak daya dari fulcrum dalam unit meter. Okey, so soalan nak beban. Jadi kita alihkan jarak beban ke sebelah sana oleh kerana unitnya adalah, operasinya adalah darab, jadi dia jadi bahagi. Okey, jadi kita dapatlah beban dalam unit Newton sama dengan
daya dalam unit Newton darab dengan jarak daya dari fulcrum dalam unit meter bahagi dengan jarak beban dari fulcrum dalam unit meter. Okey, masukkan nilai. So daya kita ni effort ni lah. Okey, 4 Newton. Okey, masukkan 4 Newton darab dengan jarak daya ke fulcrum. Okey, jarak daya ke fulcrum. So yang inilah, ini jarak daya ke fulcrum 1 meter. Bukan yang ini bukan 60 cm kelas, sebab yang 60 cm ni jarak beban ke daya. Okay, so bahagi dengan jarak beban dari fulcrum. So ni beban kita, ini fulcrum kita. So ini adalah jaraknya. Berapa jarak kat sini? So ini 1 meter, ini 60 cm iaitu 0.6 meter. Jadi dekat sini adalah 0.4 meter. Jadi jarak beban 0.4 meter. Okey. Kirakan 4 darab 1 bahagi 0.4. So kamu dapat 10 Newton. Sila berhati-hati kelas. Pastikan jangan terkeliru. Jangan tertipu dengan 60 cm yang ditunjukkan dalam soalan. Dia sengaja akan mengelirukan anda lah. Itu tujuan dia. Dia bagi maklumat yang tidak tepat. Maksudnya dia nak saja kelirukan kamu. Dia bagi 60 cm sebab nanti dia tahu, oh nanti mesti pelajar terus ambil je 60 cm. Tapi sebenarnya tidak. Kita nak jarak dari fulcrum ke beban dan juga jarak dari fulcrum ke daya. Selain daripada tu kita tak kisah dia nak bagi berapa pun. Yang penting jarak fulcrum ke beban dan jarak fulcrum ke daya. Okey? Soalan ketiga pun sama, kamu lihat kat sini dia bagi kat sini, dia bagi 80 cm sahaja. So dia nak apa? Di manakah daya patut dikenakan untuk memastikan tuas berada dalam keadaan seimbang? Bermaksud apa kelas? Di manakah? Dia nak tahu di manakah. Bermaksud dia nak tahu jarak daya dari fulcrum itu. Kat mana kita nak letak ni? Maksudnya dia nak tahu ni berapa ni jarak dekat sini, berapa. Supaya dia berada dalam keadaan seimbang. Okey? Ada masa 6 minit lagi. Okey, cuba kita buat soalan ni pula Okey, dia dah bagi dah. Beban 9 Newton, ini daya. Okey, daya 12 Newton. Okey, jarak beban ke fulcrum 80 cm ataupun 0.8 meter. So dia nak tahu di manakah daya patut dikenakan. Bermaksud dia nak tahu jarak daya dari fulcrum. Okay, dia nak tahu jarak daya dari fulcrum. Okay, masukkanlah dalam rumus. Rumus kita ada satu je kelas. Daya darab dengan jarak daya dari fulcrum dalam unit meter sama dengan beban dalam unit Newton darab dengan jarak beban dari fulcrum dalam unit meter. Okey, so kita nak jarak daya kan? So daya kita pindah ke sana, dia jadi bahagi sebab operasi asalnya adalah darab. So kita nak jarak daya dari fulcrum dalam unit meter sama dengan beban. Okey, 4 minit lagi, cikgu laju sikit. Darab dengan jarak beban dari fulcrum dalam unit meter bahagi dengan daya dalam unit Newton
So masukkan nilai beban kita 9 Newton. Jarak beban dari fulcrum 0.8 meter. Okay, dan daya kita 12 Newton. Okay, tekan kalkulator kamu. 9 darab 0.8 bahagi 12, kamu akan dapat 0.6 meter. Okey? Okey, masih tinggal 3 minit lagi. Itu sahaja kelas untuk hari ini. Cikgu harap kamu faham. Okey, cikgu akan sendkan PDF yang menunjukkan semua soalan. Ada 10 soalan ni. Jadi kamu boleh buat, dan kalau kamu perasan dekat sini cikgu dah letakkan jawapan. J ni stand for jawapan 60 cm samalah dengan 0.6 meter. Jadi nanti setiap soalan ini dah diberikan jawapan, kamu boleh buat dan semaklah jawapan kamu dapat tak seperti yang diberikan dalam soalan. Okey kelas, kalau tidak ada apa-apa soalan, cikgu bagi masa 1 minit untuk tanya soalan kalau ada. Tak ada. Ada soalan yang lain? Boleh tulis Tak ada. Okey. Kalau tak ada soalan, ada 2 minit lagi. Cikgu rasa sampai di sini sahaja kelas kita. Boleh bersedia untuk kelas seterusnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.